Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan wa fiqha wa wasi' madarika 'uqulina ya akramal akramin wa ya mujibas sa'ilin wa ya rabbal alamin. Amma ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir إياك نعبد وإياك صراط الذين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس كذا وطبت النفس يا قيس السري. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. dah present. Nah, kan nampak tak ni PDF ni nampak ke tak nampak. Kejap lah kita nak setting ni ada something kot. Kejap lah. Tak ada Irfan, tak masuk dalam ni. Tak masuk langsung. Sekejap lah. Okay. وقد تزاد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النفس يا قيس السري. وقد تزاد لازما, dan sesungguhnya tuzadu laziman, dhabit tuzadu laziman itu ialah ziyadah al artinya ziyadah alif lam, lazimah la yajuz hadfuha. Tambah alif lam yang lazim. Lazim ni dia macam, kalau bahasa Melayu dia kata soalan mana macam mesti. Dia tak kata wajib, dia kata mesti. Mesti buh yang mana ada alif lam itu la yajuzu hadfuha. Lepas itu dia kata tuzadu laziman, perlu, mesti buat alif lam. Contoh dia ialah pada kalimah allati, allata wal uzza itulah. Allata bila kerana ada huruf jar, kallati. Kalimah allati yang telah pun sedia maklum mengatakan dia itu alamiah, isim alam dah, kata nama khas dah, tapi dimasukkan allati. Kena ada, tak ada tak boleh. Ada perbahasannya nantilah. Kemudian wal ana, dan kalimah al-an juga ada berlaku khilaf sebab masuk alif lam tu kenapa. Kemudian walladzina, alif lam kepada isim mausul, thumma allati, alif lam kepada isim mausul ini wakil kepada isim mausul lah alif lam. Sama ada alladzina lil mudzakkar, thumma allati lil muannas. Jadi ini ialah ziyadah al alif wal lam lazimah la yajuz hadfuha, tak boleh buang.
Walittirarin, ada satu bentuk lagi tambah alif lam, dia bukan ziyadah lazimah. Nah, dia ziyadah ghair lazimah. Tambah-tambah juga tapi ghair lazimah karena dia masuk dalam kategori lain, iaitulah walittirarin, ai littirar itu ai ziyadah al ghair lazimah. So ittirar ni ialah darurah syariah. Dhabit dia. Jadi dua jenis lah tu. Jadi alif lam yang ada pada kalimah ini, kabanatil aubari. Kalimah mana? Al-aubar itu dia panggil alif lam ittirar ataupun darurah syariah. Bukan alif lam, bukan al-lazimah, tapi dia panggil al-ghair lazimah. Lawan lazimah, ghair lazimah, dalam arti kata yang lain ialah ittirar ataupun darurah asy-syariah. Banatil aubar ialah satu ibarah dalam satu syair. Itulah kalimah al-aubar. Kadza wa tibtan nafsa ya qaisus sari, tibtan nafsa ya qaisus sari, ya qaisu itu dalam satu bait yang lain. Mana dia alif lam dia? Sepatutnya tibta nafsan. Ini alif lam masuk kepada tamyiz. Wal hal 'inda al-basriyin tamyiz yulazimu mulazamah lin nakirah. Kena mulazamah nakirah. Kalau masuk alif lam, dia kacau. Itu dia panggil darurah syariah. Tibta nafsan asal dia. Itu mafhum langsung dulu. Artinya dhabitnya nanti kita sebut ada lazimah, ada ghairu lazimah. Maknanya lazimah itu ialah alif lam ziyadah lazimah, ghair lazimah ialah li darurati syari. Baik. Zakar al-musannifu, telah menyebutlah oleh al-musannif fi hadzainil baitain, pada dua bait ini, annal alif wal lam, bahwasanya al alif wal lam ataupun disebut secara ringkasnya al ta'ti zaidatan, datanglah ia al, artinya al alif wal lam, hal keadaan dia itu alif lam zaidah. Maknanya apa? Bukan alif lam mu'arrifah. Bukan alif lam mu'arrifah, level dia lain. Bukan alif lam mu'arrifah, sebab kita duk baca baru ni dalam bait yang dalam bab nakirah ma'rifah tu. Bait 50 apa. Alif lam ma'rifah nakiratun qabilu al. Isim nakirah yang terima alif lam muathira dan ada efek. Kalau dia sudah alam, kalau dia sudah ma'rifah, dia tak boleh sebut alif lam itu alif lam ma'rifah, dia level dia rendah sikit. Banyak namanya nanti. Paling kurang alif lam ziyadah lazimah. Ni kita duk mula baca ni. Alif lam ziyadah ma'rifah. Sebab apa? Dia sudah ma'rifah. Jadi apa maknanya lagi? Soalnya begitu. Soalannya macam tak ada makna, tapi ada tujuan, ada makna. Bukan tak ada makna, ada tujuan, ada makna lah. Kan? Baik. Wahya, dan ianya, fi ziyadatiha, pada ziyadahnya, ziyadah al-alif wal lam itu, ala qismaini, di atas dua bahagian. Lazimatun wa ghairu lazimatin. Macam yang disebut tadi, alif lam ziyadah lazimah, alif lam ziyadah ghair lazimah, iaitu li darurati sya'r, untuk darurat syair. Kedua-duanya ziyadah. Thumma mathala lizzaidatil lazimati, kemudian telah membuat contohlah oleh al-musannifu lizzaidati. Nampak dalam dalam PDF tu dia buh lam. Thumma mathala lizzaidatil lazimah.
dalam kitab cetakan Darut Talai', thumma mathala az-zaidata. Yang mana betul wallahu alam, tapi boleh tak dua-dua? Boleh. Mana cuma mana yang tepat lam lidah sebab apa? Apa tahu jawapan? Kerana fi'il mathala fa'ala sudah muta'addi binafsih, dia muta'addi dengan sendiri dia, tak perlu lagi ada alif lam. Kalau tak kuat dia kena ada alif lam lah. Mana mathala telah membuat contoh dia, contoh oleh dia musannif az-zaidata, akan alif lam az-zaidah, cukuplah. Itu cara nak apa nama, nak takdir kitab lah. Kemudian telah membuat contohlah oleh al-musannifu akan zaidah al-lazimah itu billati, dengan allati. Wa huwa, dan ianya allati itu ataupun allata itu ismu sanamin, nama berhala kana bi Makkah, di Mekah. Lat wal Uzza kan, siapa tak tahu? Kita pun tahu. Contoh alif lam ataupun al zaidah lazimah. Jadi ni Syekh Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid ni, muhaqqiq dalam kitab ni, dia kata apa? Dia buat contoh dengan allata ni, dia ada allata ni, dia istilah dia kulnahul alami. Apa maksud dia? Kan? Dia isim alam dah, orang kenal dah, kata nama khas satu berhala nama allata tu. Kan? Tapi isim alam ini disertakan dengan alif lam wad'ihi li ma'nahul alami, yang diletakkan diguna pakai untuk maknanya al-alamiah. Apa maksud dia wallahu alam, tapi istilah dia lagu tu. Ini berdasarkan kata Syekh Abdul Muhammad bin Abdul Hamid tu, muhaqqiq tu, Muhammad Muhyiddin bin Abdul Hamid, muhaqqiq kitab Syarah Ibn Aqil. Baik. Wa bil ana, dan bil an ay dia membuat contoh dengan kalimah al-an, wal ana wal ladzina thumma allati tu. Ini alif lam apa? Alif lam al ziyadah lazimah ataupun zaidah al-lazimah. Wa huwa, dan ianya al-an ialah zarfu zamanin, zarf zaman, mabniyun 'ala al-fathi, mabni 'ala al-fathi, dibina di atas fathah. Asal dia ana, masuk lilam al-ana. Nampak? Wa ikhtulifa fil alif wal lam, dan khilaflah, dikhilafkanlah pada alif dan lam, ad-dakhilati alaih, ad-dakhilati ala apa? Ala al-an. Ada khilaf tentu. Adapun pada allata tadi, allati ya, dia tidak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Pada al-an ada khilaf. Fa dhahaba qaumun, maka telah berpendapatlah, berpeganglah qaumun, oleh satu kaum, ila annaha, kepada bahwasanya ia alif lam yang masuk kepada an ialah untuk apa? Li ta'rifil hudur. Maksudnya satu kaum mengatakan alif lam pada al-an bukan alif lam zaidah lazimah, tapi alif lam ma'rifah, tapi li ta'rifil hudur, ma'rifatul hudur. Maknanya kalau disebut alif lam li ta'rifil hudur, kama fi qaulika, seperti pada kata-kata kamu. Seolahnya alif lam itu sama macam kalimah ar-rajulu, alif lam. Marartu bihadzal rajul.
telah lalu oleh aku dengan lelaki ini. Makna lelaki mana ni? Lelaki yang hadir dengan aku ni. Untuk memakrifahkan bahawasanya lelaki itu hudur. Istilah dia li ta'rifil hudur. Ni dia duduk dengan aku ni, hadir dengan aku ni. Aku lalu dengan dia. Dia kata seolahnya bila kata li ta'rifil hudur sama dengan maratu bihada ar-rajul. Itu dapat pegangan satu kaum, dan dikira itu satu mazhab. Bukan alif lam az-zaidah kama qalahu al-musannifu. Nampak tak? Nampak yang ni ada tak bertentangan dengan musannif? Nampaklah bertentang. Sebab musannif kata alif lam itu alif lam zaidah lazimah. Tapi dhahaba qaumun ila ghairi dhalik, ay ila annaha li ta'rif al-hudur kama fi qawlika marartu bihadha ar-rajuli. Nampak? Lianna qawlaka, kerana kata-kata kamu al-an bimakna, al-an itu bimakna hadzal waqt. Mana waktu ini. Waktu ini hadir dah dekat tu. Seolahnya dia hadirlah. Al-an tu li ta'rifil hudur. Wa ala hadza, dan di atas ini apa? Madhab ataupun qaul satu madhab yang mengatakan alif lam pada al-an itu li ta'rifil hudur la takunu zaidatan, tidak adalah ia al pada al-an itu ialah al-an zaidah. Wa dhahaba qaumun, dan telah bermadhablah, berpandanganlah, berpendapatlah oleh satu kaum, minhumul musannifu, sebahagian daripada mereka itu ialah al-musannif. So bila sebut musannif merujuk kepada Alfiyah Ibnu Malik. Nama dia al-musannif itu Ibnu Malik. Matan dia Alfiyah, merujuk kepada itu. Ila annaha zaidatun, kepada bahawasanya ia apa? Alif lam pada al-an itu ialah alif lam az-zaidah. Kan dia dah maklum dah di awal tu. Wal ana wal ladzina thumma allati wa qad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladzina thumma allati. Baik. Kenapa satu kaum ni termasuk musannif dia bermazhab begitu menyatakan alif lam pada al-an itu zaidah? Kerana hujah mereka ialah wa huwa mabniyun, kerana ianya mabni li tadammunihi ma'nal harfi, kerana dia mengandungi makna huruf. Wa huwa, dan iaitulah lamul hudur, lam hudur. Soalnya ada lam, makna huruf jatuh lil apa? Lil hudur, lamul hudur. Wa mathala aidan bil ladzina wallati, itu dalam bait yang ke-107 tu. Dan musannif telah juga membuat contoh kalimah bi alladzina, isim mausul alladzina dan allati wal muradu bihima, dan dimaksudkan dikehendaki dengan kedua-duanya itu ialah ma dakhala alaihi al minal mausulat, barang yang masuk ke atasnya oleh al. Al itu ialah ma minal mausulat, di kalangan isim-isim mausul, wa huwa, dan ianya mabniyun mabni ala anna ta'rif al-mausuli bis-silati. Dan ianya mabni. Mabni ni maksudnya apa? Mabni ni bukan kalimah tu mabni. Mabni tu maksudnya dia terbina di atas bahwasanya kan alif lam pada isim mausul alladzina allatina itu alif lam zaidah kerana terbinanya, terjadinya isim ma'rifah itu bukan dengan alif lam, tetapi mabniyun. Mabni itu bukan berarti kalimah tu mabni lawan mu'rab, tidak. Faham tak? Dia mabni ni makna terbina dia, artinya alif lam itu jadi alif lam zaidah, laisat mu'arrifah, bukan alif lam ma'rifah, sebab alladzina allatina isim mausul
ialah dia menjadi ta'rif ala anna ta'rif al-mausul bis-silati. Dia menjadi makrifah dengan sebab silah mausul dia. Bukan dengan sebab alif lam. Sebab itu hujah dia. Alif lam tu alif lam zaidah. Nampak tak? Faham tak? Faham tu dah. Fatakunu al-alif wal lam maka adalah alif dan lam zaidatan ialah adalah zaidah. Wa huwa madhhabu qaumin dan itu ialah madhab satu kaum. Adakah itu dipilih oleh al-musannifu? Wa ikhtarahu al-musannifu dan telah memilih akannya oleh al-musannif. Mana musannif kata sebab itu dia letak dalam bait. Waqad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma allati. Maknanya dalam bait 107 tu ada benda yang tidak ada khilaf, ada benda yang ada kalimah yang alif lam tu ada kontroversi, maksudnya ada khilaf. Dan Ibnu Aqil menyatakan oh ini dipilih oleh musannif, ini tak dipilih, ini ada satu pendapat mazhab yang lain dan sebagainya. Biasalah. Al-ani mana yang betul? Tok Guru kita pegang yang mana? Al-an itu alif lam zaidah. Kita turut dia. Kita turut dia. Semua betul kalau nak ikut hujahnya ada. Kadang-kala kita belajar nahwu ni tak tahu yang mana kuat. Semua ada pendapat. Tapi adatan biasanya antara basriyin wa bainal basriyin kufiyin kama qultu lakum fi hadhihi al-masalah sabiqan, dari sudut penghujahan dan juga pembuktian basriyun lebih kuat. Sebab apa? Kaedah dia al-basriyun la yuthbituna al-qa'idah illa bi kathrati syawahid. Ulama Basrah dia begitu. Kena ada banyak bukti baru dia pegang. Wa ammal kufiyun la yuthbituna al-qa'idah hatta bi syahidin wahid. Walaupun satu dalil dia pegang. Ada sudut kaedah itulah. Baik. Mana dia? Waqtarahu al-musannifu. Okey. Wa dhahaba qaumun dan telah bermadhablah oleh satu kaum ila anna ta'rif al-mausul bahwasanya kepada bahwasanya ma'rifahnya isim mausul itu bi'al. Nampak tak? Bukan dengan silatul mausul seperti apa yang telah dipilih oleh satu mazhab dan juga dipilih oleh al-musannif. Alif lam itu ialah yang menjadikan mausul itu ma'rifah. Ila anna ta'rifal mausuli bi'al. Tetapi ada jikanya. In kanat fihi, jika adalah ia fihi, padanya itu nahwu alladhi, seperti mana alladhi, fa illam takun fihi, kan? Fa biniyatiha, ni apa benda yang dia nak cerita ni? Maksudnya gini. Nahwu man wa ma. Man dengan ma bolehkah masuk alif lam? Mana boleh? Mana boleh masuk alif lam? Tapi man dengan ma, bila kita baca dalam satu ayat, dia ada man, lepas tu dia ada mausul tu man, ma, mausul, kemudian dia ada silatul mausul. Jadi man dengan ma itu, dia seolahnya ada alif lam macam alladhi. Alif lam itu orang panggil apa? Al itu manwiyatun. Diniatkan seolahnya ada alif lam. Al itu manwiyatun. Sebab itu dia kata, kan? Wa dhahaba qaumun ila anna ta'rif al-mausul bi al in kana fihi nahwu alladhi fa in lam takun fihi, maka jika tiada padanya alladhi, maka dengan niatnya, contohnya man wa ma, maknanya al itu diniatkan kecuali iya. Kalaulah mazhab ini, pendapat ini mengatakan alif lam itulah yang pada isim mausul alladhi itulah yang menjadikan alladhi itu ma'rifah, pendapat ni,
Tapi kalau pada man dengan ma tak ada, tak boleh masuk alif lam, nak buat macam mana? Al-manwiyatun, dini niatkan. Illa ayya. Ha? Ayya ni tajuk ni kita bincangkan kan. Sebab ayun tu mulazimatun lil idafah. Dia mulazamah dia idafah. Kecuali illa. Fa innaha, maka sesungguhnya, kecuali illa dah. Kecuali ayun. Kau ingat tak istilah ayun ghair ay? Kecuali ayun, maka sesungguhnya ia ayun itu tuta'arraf bil idafah, dimakrifahkan dengan secara idafat. Sebab tu ayun ni dia mulazimatun lil idafah. Mulazamah dia idafah. Sebab itu kalau dengan ayun, ingat tak? Silatul mausul dia la yahtaj ila an tala silatul mausul, untuk kita buangkan. Wah, tak perlu pun silah mausul. Nampak kuat dia tu ayun tu. Ayun ni bahasa Kedah kata jenuh ayun ah. Ayun dia tak perlu kepada al-manwiyah sebab dia menjadi makrifah dengan sebab idafat. Selalunya ayyuhu, ayyuhuma, ayyuhum. Jadi kuat dah dia tu makrifah dia. Kalau berpegang dengan mazhab ini, fa'ala hadzal madhhabi, maka di atas mazhab ini la takunul alif wal lam, tidak adalah alif dan lam pada mausul itu zaidatan, bal mu'arrifah, patah balik asli, bahkan dia ialah alif lam ma'rifah. Kita sedap sebut ma'rifah, lepas ni kita guna yang lebih canggih, lebih tepat, al-mu'arrifah, alif lam mu'arrifah, yang mentarifkan, menjadikan kalimah yang nakirah itu ma'rifah. Nakiratun qabilu al mu'athira awaqi'un maqi'a ma qad dhikra, dalam bait ke-50 apa, boleh cek baliklah yang tu. Itu paling asas, paling basic dia. Sama, tapi mu'arrifah lebih tepat. Ni Tok Guru kata aku tu, kitab kata aku tu. Ada yang tak boleh masuk, Zat, cek. Okey, dah clear. Baik. Wa amma hadfuha, dan adapun hadafnya hadaf alif lam fi qiraati man qara'a siratal ladzina an'amta alaihim. Ada qiraah yang baca begitu, dia buat alif lam pada alladzina. Adapun menghazafnya pada qiraah mereka yang membaca man qara'a siratal ladzina an'amta alaihim fala yadullu ala annaha zaidah. Tidak menunjuk bahwasanya dia ialah alif lam zaidah. Seolahnya perenggan ini menunjukkan apa? Kalau antum faham. Faham radat alal musannif ibarat tu. Sebab apa? Musannif dah abang kata alladzina itu alif lam zaidah tu dalam bait. Patah balik bait. Qad tuzadu laziman kallati wal ana wal ladina thumma lati. Tiba-tiba kan ada benda ataupun mafhum tentang alladzina itu alif lam itu mukhalifun mimma qalahu al-musannif fil matni. Maknanya itu dipanggil al-i'tiradat ataupun al-intiqadat. Makna lawan, komplain, komen. Baik. Adapun qiraah menghadaf alif lam pada qiraah mereka yang membaca dengan siratal ladzina an'amta alaihim fala yadullu ala anna zaidah, tidak menunjukkan, tidak mengatakan bahwasanya alif lam tu zaidah. Oh, dah mentang-mentang kata zaidah boleh buang. Tak menunjukkan begitu. Kerana yahtamilu an takuna hudifat syududan. Ihtimal, barangkali, kebarangkalian bahawa adalah ia dihadzafkan itu hal keadaan dia syadz. Syadz. Nampak? Wa in kanat mu'arrifatan, sekalipun adalah ia itu alif lam ma'rifah. Kama hudifat min qawlihim,
seperti barang yang dihadafkan daripada kata-kata mereka itu Assalamualaikum. Biduni tanwin. Sepatutnya alif lam tak ada. Salamun alaikum. Dia buang alif lam assalamu. Kerana kombinasi, kalau ada alif lam, tak boleh buat tanwin. Assalamualaikum. Ini dibuang. Dibuang alif lam, tanwin pun tak main-main juga. Hudifat kama hudif in kanat mu'arrifah kama hudifat min qawlihim Assalamualaikum min ghairi tanwin yuriduna assalamualaikum. Ini dipanggil apa? Syudud. Baik tu kalau kita nak sebut, jangan duk sebut Assalamualaikum. Salamun alaikum. Tu baru orang belajar bahasa Arab. Kalau nak cantik, Assalamualaikum. Jangan jadi sekarang, Assalamualaikum. Lari jauh. Assalamualaikum. Sebutlah bagi elok, Assalamualaikum. Ataupun Salamun alaikum. Tu tanda kita tepi saat. Masuk poin baru. Wa amma zaidatu ghairul lazimati. Adapun az-zaidah artinya al-zaidah ghairul lazimah fahiyad dakhilatu, maka ianya ialah alif lam yang masuk idtiraran kerana darurat alal alami, masuk ke atas isim alam. Berapa lagi nak masuk pada isim alam? Kata nama khas kerana isim alam ialah sudah ma'rifah. Kalau masuk juga soalannya ada dua tanda ma'rifah, satu alamiah, satu al. Tapi masuk juga idtirar kerana darurat syariah. Sebab itu dia kata yang ini dia ghair lazimah, tidak mulazamah, tidak perlu pun kalau di luar syair. Nampak tak? Sebab itu dia kata ghair lazimah. Ghair lazimah itu kalaulah dalam fi ikhtiyar, maknanya dalam keadaan kita ada option. Kan kita dah jelaskan fi ikhtiyar ni. Dalam kitab ni dia ada dua makna. Wa fi ikhtiyar ada bermakna aula, wa fi ikhtiyar ada bermakna kalam nathar. Artinya bukan syair. Jadi az-zaidah, al-zaidah ghairul lazimah ialah ittirar 'ala al-'alami. Masuk di atas isim alam. Ka qaulihim, seperti kata mereka itu fi banati aubar. Banat aubar ialah alamun li darbin minal kam'ah. Isim alam kata nama khas bagi sejenis. Li darbin ni maknanya bagi sejenis kam'ah. Kam'ah tu desert fungus. Kulat padang pasir. Kulat padang pasir namanya al-kam'ah. Semua orang tahu kata nama khas kam'ah tu. Al-aubar tu. Orang tahu. Tapi masuk juga alif lam kerana darurah asy-syi'r. Baik itu dalam bait yang ke-108 tu. Wal ittirar, dan kerana ittirar kabanatil aubari kada wa tibtan nafsa ya qasus sari. Ittirar itu ialah terpaksa ataupun darurah asy-syi'riyah, dhabit. Ni mesti tak masuk awal ni. Tidak belah awal, orang sebut dah tadi. Wa minhu, dan sebahagiannya ialah alamun alamun li darbin min al-kam'ati banatul awbar, wa minhu qawluhu, dan sebahagiannya ialah katanya kata syair. Contoh yang tadi, walaqad janaituka akmu'an wa asaqila. Asaqil juga sejenis kam'ah juga, nau'un minal kam'ah. Al-aubar juga nau'un minal kam'ah. Tapi al-aubar diletakkan alif lam. Nampak? Sedangkan dia sudah isim alam. Kulat padang pasir. Ni hak dari Arab tu, kita tak ada lah benda ni, kita baca ajalah. Walaqad janaituka akmu'an wa asaqila. Lebih kuranglah makna dia noh. Sesungguhnya aku telah mendapat hasil daripada kamu.
akmu'an wa asaqil. Akmu'ah tu, kam'ah tadilah. Ha? Dia punya apa? Kulat padang pasir tu. Asaqila pun kulat padang pasir juga. Nama macam-macam tengok bahasa Arab ni. Walaqad nahaituka. Jadi aku dapat kat hang ni kam'ah dengan asaqil. Tapi aku tegah, aku tak bagi. Walaqad nahaituka an banatul. Hang ni hang jangan duk sentuh. Tepak tau. Allahu a'lam lah, tu zahir makna dia macam tu. Ha. Hmm. Sepatutnya al-qa'idah al-asliyah, isim alam, al-alamu la tadkhul al, isim alam dah tak boleh masuk alif lam, firaran min ijtima'i ma'rifain. Kerana benci, nak lari daripada terkumpulnya dua ma'rifah. Satu dah ma'rifah dengan secara isim alam, yang kedua dengan alif lam. Tapi dak yang ni littirar, darurah syariah. Hantar saruk kata apa? Ha, syair ni dia anak emas sikit, special sikit. Ha, semua boleh kat dia. Kawalan ketat. Mana dia? Wal aslu, dan asal, banatu au bara saja, banat au bar. Fazidatil alif wal lam, maka ditambahkan akan alif dan lam. Al-alif wal lam naib fa'il bagi zidat. Ataupun maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluh. Ditambah al-alif wal lam. Wa za'ama al-mubarridu, dan telah menyangka oleh al-mubarrid. Al-mubarrid juga di antara alim ulama, the prominent person dalam bidang bahasa dan nahwu ni, bahasa Arab. Mubarrid menyangka anna banat au bar laisa bi'alamin. Mubarrid kata hak tu bukan isim alam, pasal itu boleh masuk alif lam. Fal alif wal lam indahu ghairu zaidah. Maka alif dan lam di sisinya, di sisi al-mubarrid bukan zaidah. Kalau bukan zaidah, alif lam apa? Ma'rifah lah, mafhum mukhalafah dia. Ha. Nampak tak perbahasan? Kita belajar Ibn Aqil ni, dia bawa kita macam duk kata lah, next level lah. Wa minhu, dan sebahagiannya, ad-dakhilatu ittiraran ala tamyiz. Tadi dakhilah ittirar ala al-alam. Alif lam masuk pada isim alam, ittirar. Ini alif lam masuk ittirar juga, darah syariah, kena terpaksa juga ala tamyiz. Ittirar ni bila sebut ittirar, confirm bait syair. Bukan fi ikhtiyar, bukan kalam prosa. Yang ini masuk pada tamyiz. Kaqaulihi, seperti katanya, ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta an-nafsa ya qaisu an amrin. Ha, nampak? Ibnu Malik dia ambil ibarah dalam bait ni yang sangat terkenal. Bukalah dalam kitab Syudur, dalam kebanyakan kitab Awdahul Masalik. Inilah dia contoh yang jadikan syahid pembuktian dalam isu ini. Ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa tibta an-nafsa ya qaisu an amrin. Telah melihatlah aku akan kamu, lamma an arafta wujuhana, ketika kamu mengetahui akan wajah kami. Maknanya ketika kamu dah kenal, kamu semua mengenali muka kami ni. Sadatta bermakna al-i'rad. A'radta, kamu enggan pula. Wa tibtan nafsa, asalnya tibta nafsan. Jadi syahid kita ialah tibtan nafsa. So apa masalah di sini? Masalah di sini apa? Ada khilaf di antara al-Basriyin wal Kufiyin dalam hal ini. Bagi ulama-ulama Basrah, masuk alif lam di kalangan ulama Basrah ini dalam bait ini ialah lid darurah asy-sya'riyah,
Wa hadha huwa alladhi ikhtarahu al-musannifu, dan itulah yang dipilih oleh musannif, iaitu Ibnu Malik. Sebab tu dia letak dalam matan dia. Sebab apa? Macam yang ana sebut dah, kama qultu lakum sabiqan, anna at-tamyiz la yakun illa nakirah daimah. Tamyiz ni dia sentiasa nakirah. So kalau ada alif lam, dia ialah darurah asy-sya'riyah. Faham tak? Ha. Adapun ulama-ulama Kufah, amma 'inda al-Kufiyin, di kalangan ulama-ulama Kufah, bagi mereka poin dia, nah, tamyiz itu harus kita makrifahkan dengan alif lam ni di sini ni. Kita boleh makrifahkan dia dengan alif lam. Maknanya kalau dia kata boleh makrifahkan dengan alif lam, bagi dia tamyiz bukan tidak wajib nakirah. Adapun Basrah wajib tamyiz nakirah. Yang ni dia kata harus kita makrifahkan dia dengan, afwan, itu silap faham tu. Dia nakirah juga indal kufiyin, tapi harus kita makrifahkan. Jawaz ma'rifatuhu ay ma'rifatut tamyiz bi al. Maknanya bagi dia alif lam tu alif lam ma'rifah. Bukan alif lam litrar. Bukan alif lam li ad-darurah asy-sya'riyah. Dalam arti kata lain, alif lam lid-darurah asy-sya'riyah itu alif lam ziyadah ghair lazimah. Nampak pertemuan Basriyin wal Kufiyin. Maknanya ulama Kufah kata alif lam ni pada an-nafs ni, walaupun dia tamyiz itu wajib nakirah, tapi dia tetap alif lam ma'rifah. Sebab apa? Dia bukan alif lam zaidah. Maka jawapannya ialah seperti yang anda sebut tadi, mula-mula kata silap tapi sebenarnya betul. Iaitulah bagi ulama-ulama Kufah, mereka tidak mewajibkan tamyiz itu nakirah. Bahkan bila kata tak mewajibkan, bal yajuzul itsnain. Wajib pun boleh, tak wajib pun boleh. Sudah. Nampak tak dia punya pandangan Kufah dia macam longgar. Dia memang sifat dia begitu. The nature of thinking dia. The nature of thinking dia. Sebab tu ada perbezaan ketara lah antara dua ini. Compare school of thought. Sekolah pemikiran dia panggil. School of thought dia panggil. Sekolah pemikiran mazhab Kufah dengan mazhab Basrah. Baik. Itu ialah sedikit faidatun, maklumat tambahan dalam membicarakan khilaf ulama di antara dua school of thought ni. Tibtan nafsa tu. Tu poin paling penting tu. Qala asy-syarihu wal aslu wa tibta nafsan. Nampak? Dan asalnya tibta nafsan. Fazada al-alif wal lam, maka menambahlah oleh syair akan alif dan lam. Wa hadha, dan ini bina'un ala anna tamyiz la yakun illa nakirah. Terbina di atas bahwasanya tamyiz tidak boleh kecuali adalah ia tamyiz itu kena nakirah. Wa huwa madhhabul basriyin. Nampak? Dan itulah madhab basriyin. Wa ikhtarahu aidan al-musannifu. Kita tambah lagi. Tahu mana kata musannif pilih? No, sebab dia sebut dalam matan. Walittirarin kabanatil awbari kadha wa tibtan nafsa ya qasus sari. Musannif kata alif lam di darurah asy-sya'riyah, artinya al ghair lazimah. Dia ikut ulama Basrah. Adapun ulama-ulama Kufah, wa dhahabal kufiyun, dan telah bermadhablah oleh ulama-ulama Kufah ila jawazi kaunihi ma'rifah, kepada harus keadaannya nakirah itu ma'rifah. Nya alif lam, bukan kalimah tu. Maafwan. Nya tamyiz tu, nafsan tu ma'rifah. Oleh kerana kalau bagi pandangan ulama-ulama Kufah, tamyiz itu ma'rifah, alif lam tu lil apa? Fal alif wal lam indahum ghairu zaidah. Bukan lagi alif lam zaidah, tambah sikit ibarat kitab itu. Bal al mu'arrifah, baru kita faham. Bahkan ianya ialah alif lam ma'rifah. Kali panjang-panjang.
Ha, clear ilmu tak apa. Wa ila hadaini albaytain alladhaini anshadnahuma asyara al-musannif biqawlihi kabanatil awbari wa qailihi wa tibtan nafsi ya qaisus sari. Dan kepada dua bait ini, dua bait mana? Dua bait syair tadi ni yang ada tibtan nafsi ya qaisu an amrin dengan yang ada an banatil awbar ni, itu maksud dia. Alladhaini anshadnahuma, yang telah kami dendangkan kedua-duanya dua bait syair ni. Asyarul musannifu biqaulihi, dan telah mengisyaratkan musannif dengan katanya kabanatul ubar wa qauli wa tatannas ya kasusari. So selesai masalah di situ. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala. Jadi selesai di situ, tuan-tuan dan puan, switch off kan isu tadi. Karena masuk ni contoh lain pula. Tapi masih lagi dalam alif lam. Ha. Sekejap lagi kita nampaklah dia kita boleh buat rumusan alif lam ni. Nah, nanti kita akan ulang. Ana sebut sekali dulu. Dia ada alif lam lit ta'rif. Alif lam lit ta'rif ni lil ahdi, lil istighraq, jinsi, li ta'rifil haqiqah, tu semua kita sudah pun membacanya. Kemudian lil ahdi pula ada macam-macam. Mula-mula alif lam lit ta'rif pecah tiga dah. Lil ahdi, li istighraqil jinsi, li ta'rifil haqiqah. Nu lil ahdi nu ada lil ahdi al huduri, lil ahdi al dhikri, lil ahdi al dhihni. Itu alif lam. Kemudian ada alif lam zaidah. Ni hak kita baca baru sekejap kan. Kama qad qara'nahu wa takallamnahu wa tahaddathnahu anifan. Baru je kita baca. Alif lam ada dua dalam isu ini. Alif lam zaidah lazimah yang masuk pada isim alam. Satu lagi alif lam zaidah ghairul lazimah, iaitulah alif lam lid darurah asy-sya'riyah, masuk dalam isim alam, dan alif lam yang masuk dalam tamyiz. Kemudian ada alif lam apa lagi? Itu kesimpulan awal. Alif lam isim mausul, alif lam juga mausul. Yang akan kita baca ni ialah alif lam, masih lagi alif lam zaidah, tapi in term of something different. Maknanya dari sudut sesuatu yang lagi berbeza. Pernah dengar alif lam li lamhil wasfi. Ada alif lam lil ghalabah. Ni ilmu baru. Kalau tak pernah belajar lah. Tak pernah belajar, dia tahu lah. Pernah tahu tak? Kita duk kena lil lam ma'rifah, lil lam ma'rifah. Rupanya ada alif lam lil lamhil wasf, lil lamhil sifah. Ataupun dalam setengah kitab dia sebut lil lamhil asli. Ada alif lam lil ghalabah. Ni menarik ni. Tengok dia nak cerita apa. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وبعض الأعلام عليه دخل للمح ما قد كان عنه نقل كالفضل والحارث والنعمان فذكر ذا وحذفه سيان وبعض الأعلام, dan sebahagian al-a'lam artinya isim-isim alam, dakhala masuk apa? Masuk alif lam. Dia dah isim alam dah. Masuk alif lam pula. Nampak? Tadi kita belajar isim alam masuk kerana apa? Darurah syariah dan sebagainya. Ini masuk juga kepada isim alam, tapi tujuannya lain, lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Pada lamhi itu dhabit sikit. Ada disebut lamhul wasfi, lamhul sifah, ada nama orang letak lamhul asli. Tapi bila ana rajuk, ana kaji tengok, yang lebih tepat menepati ialah kita sebut lamhul asli, bukan lamhul sifah. Kerana dia bukan sekadar lamhul sifah. Penatang apa lamhul ni? Dengar dulu. Mana boleh terang ke semuanya serentak. Jenahlah kita go slowly, one by one. Kal fadli wal harithi wan nu'mani. Kal fadli wal harithi wan nu'mani.
Inilah yang dikatakan lamhul asli. Sedangkan kalau tuan-tuan tengok, dalam kitab Syarah Ibn Aqil ni dia sebut lamhus sifah. Tapi kata yang lebih tepat yang menurut pemahaman ana ialah lamhul asli. Sebab apa? Baik. Contoh lamhus sifah ni hanyalah pada kalimah al-harithi. Sebab apa? Sifat. Nampak al-harith isim fa'il sifat lah. Adapun kal-fadli seperti mana fadlun. Fadlun itu ialah alam, isim alam manqul min masdarin. Babik sikit di situ. Saya lagi tak tahu dah apa benda tu. Kalimah al-fadlu alamun manqulun min masdarin. Sebab itu dia lebih tepat kita kata lamhul asli berbanding lamhus sifah. Kerana lamhus sifah hanya ada pada kalimah al-harith sahaja. Baik. Tulis dulu. Alamun manqulun min masdarin. Isim alam yang dinaqal daripada masdar. Wal harithi alamun manqulun min sifatin. Kalimah al-harith ada alif lam. Ialah isim alam yang dinaqalkan daripada sifat. Tapi dalam matan memang dia tak sebut. Dia umumkan. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi. Lilamhi. Cuma Ibnu Aqil nanti akan sebut lilamhus sifah. Ini tiada akan sampai. Nampak? Ana ulang. Kal fadli ialah alamun manqulun min masdar. Wal harithi alamun manqulun min sifah. Wal nu'mani alamun manqulun min ismi jinsin ghairi masdarin. Tu, Nu'man tu. Nu'man tu isim alam yang dinaqalkan, dimanqulkan daripada isim jins, di mana isim jins itu ghair masdar, bukan masdar. So, tiga jenis itu ialah termasuk dalam isim alam yang masuk alif lam padanya ialah lilamhil asli. Istilahnya lamhul asli. Sebut dulu istilah tu. Faham tak faham? Nombor 2. Lamhun tu makna apa? Sekilas pandang pada asal. Itu terjemahan awal. Sekilas pandang, tengok yang asli. Baik. Fadzikru dha. Syatar yang kedua, bait 110. Kal-fadli wal harithi wal nu'mani. Fadzikru dha. Dan menyebut ini apa? Menyebutkan alif lam pada kalimah yang lamhul asli. Seperti al-fadlu, al-harithu, an-nu'man itu sebut ini wa hadfuhu dan hadafnya buang kat alif lam itu siyan. Bagi musannif dia kata sama. Nanti ada pula al-i'tiradat wal intiqadat bahwasanya tak sama. Dan ana setuju dengan Ibnu Aqil bahwasanya tak sama. Baik, faham ke kalau tak terang? Nampak kabur lah, nampak. Tapi kabur lah. Qala syarihu. Zakar al-musannifu. Telah menyebutlah oleh al-musannif. Fima taqaddama pada barang yang telah terdahulu. Anna al-alif wal lam takunu mu'arrifatan. Bahwasanya adalah alif dan lam. Asalnya adalah dia ialah ma'rifah. Wa takunu zaidatan. Dan adalah ia selain daripada ma'rifah, mu'arrifah ialah zaidah. Tapi zaidah tu lazimah. Perlu. La yajuz hadfa. Nak buang tak boleh. Kena ada. Waqad taqaddama al-kalamu alaihima. Dan sesungguhnya telah terdahululah oleh perbincangan ke atas kedua-duanya. Iaitulah alif lam al-mu'arrif, alif lam mu'arrifah dan alif lam zaidah. Dah berlalu dah kata dia. Thumma, kemudian zakara fi hadzainil baitain, telah menyebutlah oleh al-musannif dalam dua bait ini annaha, bahwasanya adalah ia takunu adalah ia al kepada al juga lilamhi sifati, untuk lamhu sifat. Dalam setengah kitab yang lain kata al mulahadul wasfi. Benda yang sama lah. Lamhu sifat, mulahadul wasfi. Dia ambil yang asal dulu.
Wal muradu biha, dan yang dimaksudkan dengan lamhus sifah ialah ad-dakhilatu ala ma summiya bihi min al-a'lamil manqulah, iaitulah yang masuk di atas barang ataupun kalimah yang diletakkan nama dengannya daripada alam manqul. Saya ingat lagi di awal bab isim alam, babul alam, dia ada apa? Alam murtajal, alam manqul. Ingat sebab itu anak nak pesan, abah nak pesan lah, menghafal ta'rif. Ingat, hafal ta'rif itu sangat penting. Kita jumpa satu ta'rif, definisi, kita kena hafal lah. Kalau kita tak hafal, sebab dia akan menjaga kita daripada masuk jatuh dalam longkang. Jadi judul hujah. Hafal, kena hafal tiap ta'rif. Alam ni dia ada dua dari sudut pembahagian, antara perbahagian dari sudut perspektif. Adakah dia pernah digunakan pakai, adapun tidak. Sebab itu dia ada alam manqul, alam murtajal. Alam murtajal ma lam yasbiq lahu isti'malun. Ma lam yasbiq lahu isti'malun qabla al-alamiyah fi ghairiha, yang tak pernah terdahulu penggunaannya. Kan? Sebelum diguna pakai, mana dulu lagi memang orang start tu guna dia sebagai isim alam. Dia panggil alam murtajal. Ma lam yasbiq lahu isti'malun, tidak didahului penggunaannya sebelum diguna pakai sebagai alamiah, tak ada. Start memang alamiah. Contoh yang dia berikan, su'ad. Start orang tak nama su'ad, kata nama khas, dia panggil alam murtajal. Alam manqul ala al-aksi. Alam manqul ma sabaqa lahu isti'malun fi ghairi al-alamiyah. Sebelum orang letak nama, kata nama khas sebagai isim alam, ma sabaqa lahu isti'malun, orang dah guna dalam bentuk kalimah yang lain. Faham tak? Maknanya alam manqul ni dia mushtaqun min kalimatin ukhra. Dia diambil. Alam murtajal tak ambil daripada mana-mana. Jadinya lam husifah, alif lam itu masuk masumnya bihi ke atas kalimah yang diletakkan nama, kata nama khas, tapi di kalangan alam manqulah, bukan alam murtajal. Alam murtajal bukan. Mimma yasluhu dukhulu al, dari orang yang bolehlah oleh masuk al alaihi, ka qaulika fi hasanin, seperti kata kamu pada kalimah hasanin. Hasan, kita kata al-hasan. Mana dia yang dikatakan lam husifah? Mana yang dikatakan lam husifah? Baik, kita kena baca dulu. Sebab apa? Kita nak fokus kepada lam husifah. Wa akthar ma tadkhulu 'ala al-manqul, dan terbanyak, paling banyak barang yang masuk apa? Masuk alif lam 'ala al-manqul, di atas isim ala manqul, min sifatin ka qaulika fi Harith. Nak ikut ke contoh Harith itu saja ala manqul daripada sifah. Kan? Baik, contoh Hasan tadi. Apa maksud lamhu sifah? Hasanun itu dalam arti kata yang lebih tepat, ana suka gunakan lamhul asli. Lamhul asli ni kita imbah balik kenangan dulu yang asal. Asal tu apa dia? Husnun, kebaikan. Kebaikan. Jadi bila sebut al-hasan, kan, lamhul asli di atas kebaikan dia yang pernah dia buat dulu. Tu masuk alif lam, li lamhil asli dia panggil. Kalau al-Harith itu nama orang tak? Isim alam tak? Manqul kan murtajal? Manqul sebab ada mushtaq dia haratha, harthun. Tu harthun tu makna apa? Cucuk tanam. Kan? Membajak, cucuk tanam. Bila masuk alif lam dalam bentuk lamhus sifah, kan? Kita imbas kembali makna asli kepada al-Harith. Kalau tak ada alif lam, dia menjadi makna yang kita kena kira Harith lah, Harith biasa. Tapi kalau kita kata al-Harithu, dia ada elemen lamhus sifah, menunjuk kata dia ada elemen kedua, nama dia at-tafa'ul. Tafa'ul ni apa dia?
Dia ni hidup rajin, hidup dia rajin membajak, tanam sayur, buat kebun apa semua. Itu maksud lamhus sifah. Sifat dia yang suka membajak. Dalam makna. Betul tu. Pernah dengar? Al-lam di lamhus sifah ataupun li lamhil wasli, li lamhil asli. Ha. Ya. Apa yang mengharuskan dia masuk al-lam? Alladhi jawwaza dukhulu al hiya lamahtal asla. Yang mengharuskan masuk al-lam itu iaitu kamu imbas kembali pandangan asal. Lamahtal asla fabi'tibar al-asli sahha dukhul al. Bila iktibar yang asli sahlah masuk alif lam bermakna lamhul asli. Ada elemen, ada tujuan dia tu. Ada alif lam li tahsinil lafzi lah apalah. Tu kena tengok dalam Mughnil Labib lah. Ini kita setakat ni dulu. Lamhul asli. Faham ni? Nanti ada cerita tu. Ini kita bagi dulu. Ada lagi. Oh, 74 benar dah. Tak sedap. Tengah sedap nak baca ni. Ada. Tak apa. Apa dia maksud lamhul asli, nanti kita akan bincangkan lagi pada keesokan hari. Kemudian kata musannif, tamaan tekat ni lah. Pakai nak masuk kerja belakang lah. Kita berhenti sekat ni dulu. Kita ulang balik. Wa ba'dul a'lami alaihi dakhala lilamhi ma qad kana anhu nuqila. Kal fadli wal harithi wal nu'mani. Fa dhikru dha wa hathu siyani. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadha. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.